Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar murid? Diharapkan murid-murid berada dalam keadaan sihat. Untuk kali ini cikgu akan teruskan dengan geografi tingkatan 1, bab 3 iaitu peta lakar. Untuk bab ini kita akan belajar peta lakar, simbol-simbol dalam peta lakar, ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya, dan cara-cara untuk melukis peta lakar. Okey, jom kita belajar. Berikut merupakan standard pembelajaran untuk bab ini. Okey, kita pergi 3.1 iaitu ciri-ciri peta lakar. Peta lakar ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Ini maksudnya kita lihat daripada pandangan atas. Peta lakar mewakili kawasan lingkungan yang berskala besar bagi menggambarkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya. Peta lakar dilukis dengan menggunakan simbol atau singkatan perkataan untuk menggantikan ciri sebenar. Okey, murid. Yang pertama, peta lakar mestilah mempunyai tajuk. Contohnya yang ini, peta lakar Kampung Kundur. Yang kedua, mesti mempunyai pemidang. Ini merupakan pemidang. Yang ketiga, mesti mempunyai arah mata angin. Keempat, mestilah mempunyai simbol di peta lakar. Dan kelima, mestilah mempunyai petunjuk. Yang ini merupakan petunjuk. Kita terus ke 3.2, simbol-simbol dalam peta lakar. Simbol merupakan lambang yang mewakili ciri-ciri peta lakar. Terdapat 4 jenis simbol yang biasa digunakan, iaitu simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan, dan keempat, singkatan perkataan. Kita belajar satu-satu. Yang pertama, simbol kawasan. Simbol kawasan digunakan untuk mewakili kawasan tertentu seperti sawah padi, ladang getah, dan hutan. Contohnya, simbol untuk hutan, nipah atau pokok nipah, paya bakau, sawah padi, rumput, kontor, kelapa, kelapa sawit dan getah. Kita pergi yang kedua, simbol titik. Simbol titik biasanya digunakan untuk mewakili tempat atau tapak tertentu seperti masjid, kilang dan pertempatan. Contohnya, masjid, gereja, kuil, tokong, tanda aras, stesen trigonometri dan tanda tinggi. Kita teruskan ketiga, simbol garisan. Simbol garisan digunakan untuk mewakili ciri-ciri yang berbentuk garis seperti jalan raya, sungai dan sempadan. Contoh, sungai, tali air, pantai, benteng, sempadan, jalan raya, lorong jalan kaki, jalan kereta api, serta jambatan. Yang keempat, singkatan perkataan. Contohnya, PP untuk pejabat pos, BP untuk balai polis, LDG untuk ladang, dispensari, rumah rehat, hospital, sungai, tanjung, kuala, sekolah, kampung, tali air, parit, alo, pulau dan teluk. Jadi ini merupakan singkatan perkataan. Jadi SG merujuk kepada sungai. Contoh, simbol kawasan yang ini. Sawah padi, simbol titik, pertempatan, simbol garisan, jalan raya, singkatan perkataan, sekolah. Jadi diharapkan murid faham simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan serta singkatan perkataan. Jom kita teruskan lagi. Kita teruskan ke 3.3, pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Pandang darat fizikal merupakan contoh ciri-ciri semula jadi, iaitu bentuk muka bumi, saliran dan tumbuhan-tumbuhan semula jadi. Contoh untuk pandang darat fizikal iaitu rumput,
nipah, hutan, paya bakau, kontur, sungai, tasik, paya dan gunung. Jadi berikut merupakan contoh untuk pandang darat fizikal. Manakala untuk pandang darat budaya, contoh ciri-ciri buatan manusia iaitu pertempatan, pengangkutan, kegiatan ekonomi. Contoh, pertempatan, kilang, jalan raya, sawah padi, getah, kelapa, kelapa sawit, jambatan, sekolah. Jadi pandangan darat budaya menunjukkan ciri-ciri buatan manusia sama ada manusia yang bina ataupun manusia yang tanam. Jadi manusia yang bina contohnya pertempatan dan kilang, manakala manusia yang tanam seperti pokok kelapa dan kelapa sawit. Jadi diharapkan murid-murid faham perbezaan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, kita teruskan 3.4 langkah-langkah melukis peta lakar. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melukis peta lakar. Okey, kita teruskan satu persatu. Langkah pertama untuk melukis peta lakar. Yang pertama, tulis tajuk peta lakar serta lukis pemidang peta. Contohnya tajuk peta lakar Kampung Kundur. Kedua, lukis pemidang. Jadi yang berikut ni merupakan pemidang. Jadi diharapkan murid faham apa maksud pemidang. Kedua, masukkan arah mata angin. Jadi murid-murid hendaklah masukkan arah mata angin di penjuru kanan sebelah atas. Jadi arah mata angin. Jadi tulis tanda arah seperti ini saja, iaitu tanda utara. Jadi murid bagaimana untuk menentukan arah mata angin? Ya, betul. Dengan menggunakan kompas. Langkah ketiga, pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Jadi kita pilih kalau ada sawah padi, pilih simbol sawah padi. Kalau ada ladang getah, kita pilih simbol untuk ladang getah. Kalau ada jalan raya, kita pilih simbol jalan raya. Jadi langkah yang keempat, lukis ciri-ciri geografi dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Jadi simbol-simbol yang kita pilih tadi hendaklah dimasukkan ke dalam peta lakar. Dan yang kelima, lukis petunjuk. Jadi petunjuk hendaklah dilukis di bahagian bawah peta lakar. Jadi pastikan murid-murid memasukkan ataupun melukis semua petunjuk yang ada pada peta lakar. Jadi ini bukan petunjuk. Jadi diharapkan murid-murid faham langkah-langkah melukis peta lakar. Jadi cikgu ulang semula langkah-langkah melukis peta lakar. Yang pertama, tulis tajuk peta lakar dan kemudian lukis pemidang peta. Yang kedua, masukkan arah mata angin. Ketiga, pilih simbol dan singkatan perkataan yang sesuai. Dan kemudian lukis ciri-ciri geografi dengan menggunakan simbol dan singkatan perkataan yang sesuai di dalam peta lakar. Dan yang keempat, lukis petunjuk di bahagian bawah peta lakar. Jadi diharapkan murid faham bagaimana untuk melukis peta lakar. Jadi berikut merupakan satu contoh peta lakar yang dilukis oleh pelajar. Jadi ini merupakan rumusan untuk bab ini. Jadi diharapkan murid faham bagaimana untuk melukis peta lakar. Jadi murid-murid boleh cuba pada latihan yang disediakan pada buku teks. Okey murid, itu saja perkongsian untuk kali ini. Diharapkan murid faham dan belajar bersungguh-sungguh. Jadi jangan lupa sila tekan butang subscribe, like dan share. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.